Ada satu lagi buku. Siapa berajat? Semua dah tahu. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات ومن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Risalah At-Tauhid, muka surat 39. Ya? 39. Tidak boleh. Faham betul? 39 40. Yang ketujuh kan? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi amin. Yang ketujuh, dalil qudrah. Yang ketujuh, dalil qudrah. Yang ke-8, dalil iradah. Yang ke-9, dalil ilmu. Yang ke-10, dalil hayah. Bagi Allah Ta'ala itu, yaitu jika tidak ada satu daripada empat sifat tersebut itu, nescaya tidak ada sesuatu daripada segala yang baharu. Sambungan daripada bab, tambahan daripada perbicaraan sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus, iaitu bab pada menyatakan di sini dalil akal dan nakli, dalil akli dan nakli atas 20 sifat. Jadi kita dalam penerangan dalil-dalil akli dan dalil nakli di atas 20 sifat yang kita dah sebut sebelum ini, sebagai nak menyatakan bahawa sifat 20 yang kita pegang itu berdalilkan dengan dalil akli dan berdalilkan dengan dalil nakli, berdalilkan dengan dalil akal dan juga berdalilkan dengan dalil ayat Al-Quran. Jadi akidah kita ni akidah yang berasaskan dalil, akidah yang berasaskan dalil. Kalau dalam bab fiqh, dalam fiqh pun ada dalil, bukan tak ada dalil. Dalam fiqh ada dalil, cuma hukum dalam fiqh ia berlainan sikit pada hukum akidah. Sebagai contoh, dalam fiqh juga ada dalil. Jadi kita kalau kita ambil wudu, kan, ambil wudu. Okey. Contoh dia, masa kita basuh rambut, 3 helai je. Kemudian dalam membatalkan wudu, bila kita sentuh bukan muhrim, batal. Kan? Jadi selama ini kita hanya ikut je. Apa dalam mazhab Syafi'i sebut, kita ikut lah. Imam Syafi'i kata batal, batal. Imam Syafi'i kata bismillah kena baca, ke Fatihah kita baca. Kalau orang tanya boleh jawab tak? Tak semua boleh jawab. Kalau orang tanya boleh jawab tak? Kenapa basuh rambut 3 helai je? Mazhab Hanafi sampai 1/4 rambut. Kalau tanya tu boleh jawab tak? Confirm orang-orang tak boleh jawab. Jadi apa maksudnya? Maksudnya taklid. Taklid maksudnya. Mari ikut. Dalam fiqh ini kebanyakan umat Islam taklid. Kebanyakan umat Islam ikut mazhab masing-masing.
Imam Syafi'i kata batal. Imam Hanafi apa? Mazhab Hanafi tak batal pula. Sentuh. Mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan masing-masing batal. Mazhab Hanafi tak batal. Tak batal. Jadi ketikut saja. Dia tahu dalil tak? Tak tahu dalil. Yang ada taklid. Jadi taklid dalam masalah fiqh itu tidak sama dengan taklid dalam masalah akidah. Dalam fiqh kita dibenarkan taklid. Kemudian kalau kita ada kemampuan, kita belajar. Rupa-rupanya yang batal sebab ni ya. Kalau Hanafi tak batal sebab ni macam ni ya. Berdasarkan dalil. Kalau orang kemampuan, boleh belajar apa tu. Nama dia ilmu usul fiqh. Nama dia usul fiqh, asal daripada fiqh. Fiqh ni, fiqh sekadar kita nak belajar yang ni halal, yang ni haram, yang ni sah, yang ni tak sah. Cara wuduk macam mana, cara solat macam mana. Itu fiqh. Usul fiqh, kita belajar mana datang hukum ni, mana datang hukum ni, mana datang hukum ni, mana datang hukum ni. Jadi mengetahui dalil daripada hukum fiqh itu tidak fardu ain hukum dia. Jadi maksud dalam fiqh ini taklid memadai. Banyak fiqh ni kata taklid sahaja dalam bab nikah kahwin, dalam bab haji dan sebagainya. Kita ikut dia. Adapun dalam akidah, kita dah sebut dahulu, boleh ke tidak taklid akidah ini? Kalau dalam fiqh, apa maksud taklid dalam fiqh? Masuk taklid dalam fiqh, kita ikut tak tahu dalil. Kita ikut je, dalilnya kita tak tahu. Itu maksudnya. Dalam fiqh kita ikut dia. Mazhab Syafi'i kata Bismillah. Bismillah ni sebagian Fatihah. Mazhab Hanafi kita bukan sebagian Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunat ab'ad. Dalam mazhab Hanafi kunut itu tak ada. Kita ni ikut dia. Tapi mana dalil dia? Dalil tak reti nama ab'ad. Jadi maksud mazhab fiqh kita buat tapi tak tahu dalil. Nama dia taklid. Dalam akidah kalau kita taklid macam tu juga maksudnya. Kita ikut saja. Tak tahu dalil. Allah khabar Allah Ta'ala esok wahdaniyah. Allah Ta'ala qudrah. Allah Ta'ala mukhatil hadis mukhatil hadis. Apa dalil dia? Tak dapat nak khabar. Habis mana dapat ni? Dah ustaz tu khabar dia tu ikutlah dia. Dia khabar Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala berkosong. Dalillah tak rati warna macam tu dia. Jadi maksudnya taklid. Jadi dalam perkara akidah taklid tak boleh. Bahkan ada ulama mengatakan taklid itu sama ada ditolak ataupun ada sebagian mungkin diterima, mungkin ditolak. Panjanglah perbahasan dia. Ala kulli hal dalam akidah ini masing-masing mesti ada dalil masing-masing. Sudah masing. Ada dalam ibadat, contohnya dalam tawaf. Dalam tawaf masing-masing kena dalam tawaf tak boleh taklid. Dalam tawaf contohnya kalau orang belajar haji, masa kita tawaf, bilangan tawaf tu mesti kena bilang masing-masing. Kita tak boleh ikut kawan. Berapa dah? 6 lah. Sebab dalam tawaf dihukum kalau 2 orang tawaf, seorang ni rasa dah 7, seorang ni rasa dah 6. Dia tak boleh ikut kawan dia kena ikut apa yang dia bilang. Saya bilang 6, macam mana kau bilang 7 pula? Jadi yang bilang 7, dia tetap dengan 7 dia. Sebab dia punya hujah kan. Yang 6. Yang 6 kena tambah 1 lagi. Jadi masing-masing ada dalil masing-masing lah.
Ada berbagai akidah, masing-masing kena ada dalil masing-masing. Dan juga kita nak beritahu kepada taumahan orang yang menolak sifat 20 ini secara mutlak. Ya. Ada golongan yang menolak sifat 20 secara mutlak dengan makna yang lain. Apabila mereka ingin belajar bab akidah, Islam ni ada 3. Tak boleh kita nak tolak kan? Ya. Islam ni ada 3. Ada akidah, ada fiqh, ada tasawuf. Ya. Itu berdasarkan hadis Jibril. Ha? Hadis Jibril ni hadis yang kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang sahih. Jadi tak boleh tolak bahawa agama ni ada akidah, iman, ada Islam ni fiqh, ada ihsan. Ihsan itu adalah tasawuf. Ya. Jibril alaihi salam bila datang menjumpa Nabi sallallahu 3 soalan ni dia tanya. Ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Nabi jawab satu-satu. Itu secara dasar dia, secara umum dia. Bila Jibril AS tanya iman, Nabi al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. 6. Iman itu adalah beriman kepada Allah. Dia 6 betul lah secara umumnya. Tapi bila kita perincikan lagi, yang pertama kepada Allah, macam mana maksud beriman kepada Allah? Jadi nak beriman kepada Allah, wajib kita mengerti sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama perincikan lagi. Tak boleh sekadar kita tahu Allah itu Tuhan, tapi sifat yang kita tak tahu. Sebab kalau sifat yang kita tak tahu, maka kita akan menyeleweng. Kita akan memahamkan Allah itu dengan pahaman yang salah. Maka datang ulama mengajar kita akidah dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala itu punya sifat, bukan 20 sifat sahaja. Ulama kata sebahagian sifat yang wajib, yang perlu diketahui. Wa mimma yajibu 'alal mukallaf. Sebahagian yang wajib, bermaksud paling asas inilah dia. Ulama berijtihad nak kenal Allah, paling kurang 20 sifat inilah paling kurang. Sebenarnya rangkuman dia itu dah ada dalam surah Ikhlas. Ketika mana orang musyrikin datang bertemu dengan Nabi SAW. Jadi orang musyrikin tahu. Jadi orang musyrikin dengan Rasulullah bukan sepanjang masa dia bergamuk, tak? Ada masa untuk kejap, ada masa berdialog kejap, ada masa boleh berjumpa dan ada masa berkelahi, ada masa berperang. Al-Quran masing-masing tak sama, tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Jadi masa-masa yang tertentu yang tak berapa nak pegang mana, datang orang musyrikin bertemu dengan Nabi SAW, berdialog. Maka kata mereka, ya Muhammad. Tertulis mereka tak akan menyebut Rasulullah. Dia akan panggil ya Muhammad. Dia tak akan panggil Rasulullah. Ya Muhammad, kata musyrikin, sif lana rabbak. Sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Tuhan kau sifatkan. Kata orang musyrikin. Adapun orang musyrikin, dia tahulah Tuhan dia. Tuhan ada yang kuasa, ada yang 2 tangan, ada 3 tangan. Pokok dia nak buat kan. Tuhan dia. Jadi bila mereka mengetahui bahawa orang Islam ini menyembah Tuhan yang satu, Allah. Cuma mereka tak faham. Maka mereka bertanya, sif lana rabbak. Ya Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kau macam mana? Maka turun surah Ikhlas. Jadi Nabi hanya baca surah Ikhlas itu. Maka qul, katakan Muhammad kepada mereka, huwallahu ahad. Allah Ta'ala Allahus samad. Allah Ta'ala itu Tuhan yang semua makhluk berhajat kepada dia. Lam yalid. Allah Ta'ala itu tidak beranak.
menafikan sebagaimana pahaman Kristian. Tuhan tu ada anak beranak ada, Nabi Isa tu anak. Walam yulad, Tuhan itu tidak diperanakkan. Jadi sebagaimana orang Kristian, dia faham bahawa Nabi Isa tu Tuhan, tapi dia diberanakkan oleh ayah dia kan. Dia menafikan. Lam yalid walam yulad ini menafikan pahaman Kristian. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan rangkum semula. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Taala tidak menyamai sesuatu pun. Di sini ulama hurai lagi lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Taala bersalahan dengan yang baru. Ulama hurai lagi apa maksud walam yakul lahu kufuwan ahad ni? Apa maksud Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu? Allah Ta'ala itu tidak bertempat, bukan depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan, bukan ada jasad, bukan ada jirim, bukan ada posa tinggi sebagainya. Itu boleh hurai lagi. Jadi kesimpulannya adalah surah Ikhlas. Ada pun tambahan sebab Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Al-Quran. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Jadi masuk Allah Ta'ala ada sifat mendengar, ada sifat melihat. Masukkan. Innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala itu bila berkehendak, Allah Ta'ala ada kehendak, ada sifat kehendak. Allah Ta'ala punya kehendak. Allah Ta'ala berfirman, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala maha berkuasa terhadap sesuatu yang dikehendaki. Tambah, Allah Ta'ala punya sifat kehendak. Kemudian Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala pada saat itu maha berkuasa. Letak sifat kudrah. Sebab Quran sebut Allah Ta'ala punya sifat kudrah. Quran sebut Allah Ta'ala itu mendengar. Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima. Maka berkata-katalah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dengan kata-kata. Tambah Allah Ta'ala punya sifat kalam. Jadi bermaksud setiap sifat 20 itu ada dari Quran. Bila kita tahu dari Quran, maka kita bukan lagi iman taklid. Kita yakin berdasarkan ada Quran yang sebut. Jadi kita selamat kita. Sebab itu kena belajar. Tahu dia. Allah Ta'ala ada mendengar. Ada ayat dia wa huwas samiul basir. Tahu kita ayat Quran tentang sifat Tuhan, maka itu namanya kita beriman kepada Allah dengan dalil. Quran itu adalah satu hujah yang kuat. Quran adalah satu hujah. Bila kita sebut ini ayat Quran dia, maka itu satu hujah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak payah ada hujah lain pula. Apa bukti Quran dia betul? Itu orang musyrikin mungkin dia tak hujah tu. Apa bukti Quran betul? Tapi kepada Allah memadai ketika kata ini ayat Quran dia, ayat dia. Dan Al-Quran itu hujah yang sangat kuat. Sebab itu pada hari akhirat nanti, ada satu soal jawab Allah Subhanahu Wa Taala dengan umat yang terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala panggil umat yang terdahulu dengan nabi-nabi mereka. Mana yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tanya mereka. Kenapa kamu tidak diam? Kenapa kamu tidak ikut nabi-nabi kamu? Maka umat menjawab, Nabi kami tak cakap pun. Dia tak beritahu pun benda-benda ni. Nabi kami tak beritahu pun. Allah Ta'ala panggil para Nabi. Sedangkan Al-Quran yang lain mengatakan lidah tak boleh cakap kan. Tapi dalam hadis tu nak pakai dialog macam mana wallahu alam. Jadi kaum dia mengatakan Nabi kami tak menyampaikan pun. Maka Allah Subhanahu panggil para nabi, para rasul. Wahai para nabi, wahai para rasul,
Kaum kamu mengatakan kamu tidak menyampaikan risalah kepada mereka, sebab itu mereka tak beriman. Para Rasul berkata, ya Allah, kami dah sampaikan. Kami dah sampaikan, dia dogi. Kata Nabi itu, saya tambah lagi. Kami dah sampaikan, ya Allah. Mereka tak nak dengar. Kau berkata, tak ada. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tanya para Rasul ni, kalau kamu dah menyampaikan risalah, apa bukti kamu yang menyampaikan risalah? Apa bukti kamu yang telah menyampaikan risalah? Maka para Rasul alaihi wasallam mengatakan, yang menyaksikan kami sudah menyampaikan risalah ini umat Nabi Muhammad SAW menyaksikan. Kata kaum mereka, ya Allah, bantahan. Agaklah. Apa nak bantah? Kaum berkata, mana mungkin umat Nabi Muhammad menyaksikan Rasul-Rasul kami menyampaikan. Umat Nabi Muhammad hidup kemudian, masa bila dia menyaksikan? Kata umat Nabi dahulu. Mana mungkin umat Nabi Muhammad menyaksikan, dia kata. Mereka hidup kemudian, masa bila dia menyaksikan? Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mahkamah itu. Mahkamah itu mahkamah mereka. Allah tak panggil umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala, betul ke wahai umat Nabi Muhammad, engkau menyaksikan para Rasul telah menyampaikan risalah kepada umat mereka? Betul, kata kita. Jangan jawab salah lain pula tu. Apa jawapannya? Kalau Ustaz Nabi tahu begitu, dalam hadis mereka umat kata, betul ya Allah, kami menyaksikan Rasul mereka menyampaikan risalah kepada umatnya, umat mereka yang dogi tak nak dengar. Kita menjawab macam tu. Ingat jawapan dia? So lupa pula. Maka Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, yang kau mengatakan kamu menyaksikan, mana dalil? Apa hujah kamu? Maka kata umat Nabi Muhammad, kami membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran menceritakan para Rasul telah menyampaikan risalah, umat mereka yang tak nak dengar. Maka Tuhan kata, betul, hujah ini yang paling tepat. Allah Ta'ala tak terima hujah itu. Bila kita menggunakan dalil Quran, maka Allah Ta'ala dah dalil yang sangat kuat. Jadi bila sampai dalil Al-Quran, dia jadi kuat. Bila Tuhan tanya, apa dalil kamu wahai umat Nabi Muhammad bahawa kamu menyaksikan Rasul itu menyampaikan risalah? Dalam Al-Quran ada menyebut, kita kata, dalam Al-Quran ada cerita tentang para Rasul terdahulu menyampaikan risalah, umat mereka yang tak ada dengar. Jadi kami menyaksikan itu. Allah Ta'ala kata, betul, ini hujah yang paling kuat. Jadi maksud kita baca sifat 20 ini datang dari mana? Datang dari Al-Quran. Awak nak apa macam-macam, pokok dia lah. Bahkan kalau berkata benda yang salah, jadi dituduh tahmah tu. Jawab kan? Tidak boleh fitnah. Fitnah sesuatu yang bukan dia sebut jadi fitnah kan. Kalau dia mengatakan sifat 20 ini datang daripada pengaruh Hindu, datang daripada pengaruh Rom dan sebagainya, jadi jadilah mereka tahmah, mereka fitnah dan sebagainya. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita dengan akidah ini kita pegang. Syekh ulama menyebut wa'adha alaihi bin nawajid, gigit dengan gerham. Wa'adha alaihi bin nawajid, gigit dengan gerham. Ini akidah kita. Tak ada nak goyah-goyahan. Tak ada goyah. Datang Ustaz pula, ya juga macam ni kan. Betul lah Pak. Ada goyah tu. Jadi ada fahaman, kita dah mantap dah. Sebab kita gigit dengan gerham. Tak ada lapis-lapis dah. Allah Ta'ala apa? Sifat. Sebab sifat 20 ni apa? Ghayah dia. Ghayah dia tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita menggambarkan Tuhan itu seperti makhluk. Jadi bila Tuhan itu berada di langit, Tuhan itu duduk di atas arasy, Tuhan itu ada tangan, ada kaki. Ini akidah yang tak bersih.
Ya, kita telah menyambungkan Allah Ta'ala yang kita faham itu berbentuk-bentuk dan sebagainya. Ya. Jadi sifat 20 kita belajar bahawa Allah Ta'ala zat yang tidak boleh kita nak bayangkan macam mana. Mukhalafah hadis. Nabi mengatakan kullu ma khadara bi balika fahuwa khilafu dzalika. Setiap kamu terbayang bagaimana Allah, semua tak betul. Nabi sallallahu. Ada juga hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikirkanlah makhluk Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikirkanlah makhluk Allah boleh kita fikirkan walaupun tak nampak. Malaikat Jibril alaihissalam tak nampak. Macam rupa dia Allah alam. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Kita bayang 600 sayap. Hanya berapa sayap dibuka? Satu ke dua sayap. Satu sayap dibuka, penuh langit ni kan. Itu Jibril. Ada malaikat yang lebih besar lagi. Kita bayang, Masya Allah besarnya. Itu boleh kita bayang-bayangkan malaikat. Tak salah ya. Walaupun bayang kita mungkin salah, tak salah. Syurga Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tajri min tahtil anhar. Rumah-rumah syurga itu bawah dia lalu sungai. Cuba lah buat jadi macam syurga dia. Ada orang tiru kan. Jadi tak ada yang serupa di dunia ini syurga tu. Boleh tak kita bayangkan? Boleh, tak masalah. Bayangkanlah. Dan kitab mengatakan betapa cantiknya bidadari itu. Sehingga disebut dalam kitab, kalaulah orang lelaki itu tidak ada sifat baqa, mati dah tengok kecantikan bidadari itu. Yang itu disebut itu kan. Macam mana tu cantik itu. Betapa cantiknya bidadari. Dalam kitab disebut apa? Ketika mana manusia pertama kali melihat bidadari, pertama kali dia lihat, maka nampak cahaya yang gemilang. Maka orang pun sujud. Sebab orang menyangkut Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menyangkut dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sujudnya. Maka dia kata, bangun. Ini aku bidadari, dia kata. Bidadari pun dah bercahaya, orang sangkut itu Tuhan kan. Jadi disebut dalam kitab, betapa cantiknya mereka. Orang lelaki ni badan dia macam kat dunia ni pengsan atau mati. Kata tu macam mana tu. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam tu dia sebab cantik, sekarang perempuan tu potong-potong tangan ni kan. Tu potong-potong tangan ni. Tengok cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Tak mati lagi kan. Sekadar terpotong-potong tangan dia. Ni bidadari disebut tengok mati tu, rabah dia. Bayangkanlah macam cantik dia. Boleh tak? Boleh, dibenarkan. Nak bayang, tetapi untuk membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi larang. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah makhluk yang Allah Taala jadikan, langit, bumi ni semua. Buatlah kajian. Wala tatafakkaru fillah. Jangan kamu fi zatillah. Jangan kamu fikirkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah, ya. Sebab itu apabila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tasawuf kita disuruh apa? Dalam tasawuf disuruh kita ingat Allah banyak-banyak. Jadi ilmu tasawuf ni adalah ilmu ingat Allah. Maka ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Maka ketika mana kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang seluruh sifat 20 ini masuk kepahaman kita dalam zikir tersebut. Allah Ta'ala yang kita sebut ini, Allah Ta'ala yang Esa, Allah Ta'ala yang Qidam, Allah Ta'ala yang Baqa, Allah Ta'ala yang sifat dia muqalafatuhu ta'ala al-hawadis, Allah Ta'ala yang tidak menyerupai sesuatu. Allah Ta'ala yang kita ingat ini, Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah Subhanahu yang kita sebut ini adalah disebut zatun laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala yang kita ingat ini zat yang tidak menyerupai sesuatu. Akal kita tidak mampu membayangkan,
kita hanya mengingati Allah, Tuhan yang tidak menyukai sesuatu. Itu saja, setakat itu saja yang kita faham tentang Allah, dan kita sebut banyak-banyak, sebanyak-banyak. Sehingga datang rasa keagungan Allah hati kita. Datang keagungan Allah hati kita. Maka hilang kebesaran yang lain, dunia, harta, manusia semua hilang. Maka datang rasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut Allahu Akbar, maka kita merasai kebesaran Allah, zatnya kita tak tahu, tapi kita merasai keagungan dia. Itu yang disebut ihsan. Bila Jibril tanya apa itu ihsan ya Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah, bila kita lihat kan, seolah-olah. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Sembahlah Tuhan itu seolah-olah engkau lihat. Apa maksud seolah-olah kan? Bila kita merasai kebesaran Allah, macam kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mencintai Allah, macam kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ihsan. Maka ihsan ini kita belajar dalam ilmu tasawuf, kita berzikir, baca wirid dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam akidah, kita perincikan sifat-sifat Allah Taala itu bagaimana, dan semua dia berdalilkan Al-Quran. Kita tambah lagi dengan dalil akal. Kita tidak tinggalkan akal ini. Dalil akal tentang Allah Ta'ala esok, kita dah sebut dahulu dah. Maka yang ketujuh, dalil qudrah Allah Ta'ala itu berkuasa. Yang ke-8, Allah Ta'ala itu iradah berkehendak. Yang ke-9, Allah Ta'ala itu alim, ada ilmu, alim. Sebab itu ulama kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tidak sifatkan dengan arif, kita sebutkan dengan alim. Sebab kalimah arif itu pun tahu, arif pun tahu, alim pun tahu. Jadi Allah Ta'ala punya pengetahuan, kita tidak sebut dengan arif. Sebab dalam bahasa Arab kata arif ini didahului dengan jahil. Kalau arif didahului dengan kejahilan. Adapun alim, dua. Alim ni boleh dia didahului dengan jahil. Alim itu juga maksud tidak didahului dengan jahil. Kalau arif adalah sifat, suatu sifat yang dimulai dengan kejahilan. Sebab itu Allah Ta'ala tidak disebut dengan Tuhan yang arif, tak. Allah Ta'ala sebut Allah yang alim. Jadi alim ni sama ada didahului dengan jahil. Macam kita ni kalau ada orang alim, sebelum dia jahil. Dan kalimah alim juga boleh digunakan kepada sesuatu yang tidak didahului dengan kejahilan. Jadi sesuatu yang tidak didahului dengan kejahilan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Allah Ta'ala sajalah zat yang alim, yang tidak didahului dengan kejahilan. Maksud sedia kalau Allah Ta'ala dah berilmu, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurna semenjak azali. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima pertambahan, tidak menerima pengurangan. Ilmu kita ni menerima penambahan, menerima pengurangan. Itu ilmu kita. Kami minggu lepas dah belajar dah, entah lupa, dah kurang dah. Bulan lepas dah belajar dah, faham dah. Bulan ni tanya balik, dah lupa dah balik, dah kurang balik. Jadi ilmu ni kita boleh bertambah, boleh kurang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu dia sedia kala sempurna, tidak bertambah, tidak berkurang. Sempurna. Asal ilmu Allah Subhanahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Adapun dalil qudrah, dalil iradah, dalil ilmu, dalil hayat, Allah Ta'ala yang maha hidup, dibawa dalil naqli ni, naqli ya, naqli. Dari akal ada yang minta, dalil aqli, dalil akal. Yaitu katanya, jika tidak ada satu daripada 4 sifat tersebut, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala punya ilmu, Allah Ta'ala itu hidup. Kalau tidak ada salah satu sifat itu,
nescaya tidak ada sesuatu segala yang ada baharunya makhluk ini. Kita buanglah salah satu sifat ni. Allah Ta'ala itu maksud wajib dia mesti berkuasa. Tanda dia, dalil dia alam ni. Alam ni Tuhan dia akan berkuasa. Alam ni. Kita fikir, kita tengok alam ni pun dah kagum dah. Siapa boleh buat alam ni? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencabar. Ada satu ayat yang Allah Ta'ala cabar jin dan manusia. Tuhan cabar. Apa Tuhan cabar? Kalau kamu mampu, Tuhan kata, buatlah seekor lalat. Apa ayat Ustaz? Zubaban ya, ingat Zubaban. Lawi istama'ulah. Apa tu? Maaf. Allah Ta'ala sebab mengatakan sekiranya Allah Ta'ala cabar jin dan manusia, kalau kamu mampu, kamu buatlah seekor lalat. Kamu takkan mampu buat seekor lalat walaupun kamu berpakat seluruh jin dan manusia. Kamu tahu? Baiklah. Kita buat daripada apa? Nak buat daripada plastik. Plastik itu Tuhan punya. Buat sendiri. Tidak dengan ambil daripada mana. Kita buat daripada kotel. Kotel Tuhan punya. Ni buat lalat. Jangan pakai Allah Ta'ala punya. Jangan lupa. Tak mampu. Jadi Allah Ta'ala jadikan alam ni tanda Tuhan berkuasa. Iradah, kehendak. Kalau Tuhan tak ada kehendak, macam mana? Jadi alam ni kan apa yang Tuhan ada kehendak? Ada hujan, ada panas. Allah Ta'ala ada kehendak. Itu dari akal kita. Jadi dari akal memadai. Allah Ta'ala kita yakin Tuhan berkuasa. Dalil alam ni dah sah iman gitu. Allah Ta'ala berkehendak. Dalil alam ni banyak. Allah Ta'ala ada hujan, ada panas, ada ribut. Tuhan punya kehendak. Dah sah iman gitu. Allah Ta'ala ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak buat alam ni? Jadi kalau Tuhan tidak berilmu, Tuhan itu jahil. Kalau jahil, dia kata mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Dia kata. Itu sudah memadai bahawa begitu yakinnya bahawa Allah Ta'ala yang kita sembah ini Allah Ta'ala yang alim. Yang apa lagi? Yang ke-9, yang ke-10 hayat. Lagi mudah. Allah Ta'ala itu hidup, maha hidup. Makhluk dia pun hidup. Jadi kata di sini jika tidak ada satu daripada 4 sifat tersebut, nescaya tidak ada sesuatu daripada segala yang baharu ini, yakni alam. Tetapi tidak ada sesuatu daripada segala yang baru ini, mustahil. Kita kata, kita kata alam tak ada, mustahil. So alam ni tak ada. Alam dah ada. Kerana sudah ada. Yang demikian sabitlah Tuhan itu bersifat dengan alam ini, menggambarkan sabitlah Tuhan yang kita sembah itu punya sifat qudrah, ada iradah, ada ilmu, ada hayat. Yang kita gitu sangat kuat. Kita tu sangat kuat. Benda yang yakin ni kuat tak kuat? Kuat. Bila kita jadi kuat, kita dah yakin. Baik kita tak belajar. Bila kita belajar, 2 campur 2 4. Siapa ragu 2 campur 2 4? Ada satu masuk hari ni dah ragu lah. 2 rasa macam kena 4. Mana mungkin kita kata sesuatu yang kita dah yakin dan suatu tu dia tak goyah dah. Budak-budak yang baru belajar, yang tak tahu kira, mungkin dia tak pasti. Tapi bila tahu kira, RM10 lain bahasa apa RM5. Kalau kanak-kanak yang belum tahu kira, mungkin dia tak tahu. Tapi bila dia dah tahu RM10 lain bahasa apa RM5, ada ke satu masa kita jadi keliru. Si dia buat pergi pasar, RM5. Yang bahasa RM10.
Kecuali dia dah hilang lah semua. Kecuali dia jadi atu-atu, wan-wan dah tahu kan. Minta duit, kita ambil duit RM1 ambillah, kata dia. Sadang waktu dia kalau satu wan tu, tu kalau jago lah. Duit banyak, wan duit banyak. Jadi orang tahu. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah yakin pada Allah, mana mungkin iman kita tergugat? Meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Allah Taala tidak sama dengan baharu. Di sini ulama kata hurai torang-torang, hurai mantap-mantap dalam sifat mukhalafatu al-hawadith. Sebab di sinilah berlaku perselisihan umat Islam. Jadi bila kita mantap, maka kita mudah-mudah saja menafikan kalau Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala ada di langit, Allah Ta'ala sekian. Sebab kita dah yakin, sebagaimana kita yakin 2 campur 2 4. Ada tu orang mampu gugat keyakinan kita. Walaupun dia ada profesor PhD, cuba Tuan gugat keyakinan orang ni, dia yakin 2 campur 2 4. Cuba Tuan kelirukan dia, tak ada siapa boleh gugat keyakinan 2 campur 2 tu 4. Tiba-tiba akidah kita pula yang goyah kan. Kemudian bahawasanya dihimpunkan 4 sifat itu dengan satu dalil akli. Boleh. 4 sifat itu kita himpunkan dengan satu dalil akli. Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat. Kita himpunkan dengan satu dalil akli, iaitu alam ini. Alam ini tanda Tuhan berkuasa. Alam ini tanda Tuhan berkehendak. Alam ini tanda Tuhan itu alim. Alam ini tanda Tuhan itu hidup. Itu dia kata ni, bahawasanya dihimpunkan 4 sifat itu dengan satu dalil akli ini. Jadi orang tamah-tamah mengatakan Asy'ari ini guna dalil akal. Dia nak fahamkan agama dengan akal. Dalam Al-Quran banyak ayat yang suruh kita guna akal. Dalam Al-Quran banyak ayat yang suruh kita berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. La ayat. Ada tanda. Tuhan kata ayat. Ayat ni tanda-tanda. Tanda-tanda. Pada kejadian langit dan bumi, perselisihan siang dan malam, adanya tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kudrah Allah, tanda-tanda iradah Allah. Kepada siapa? Liulil albab. Kepada orang yang ulil albab. Siapa ulil albab? Ulil albab. Ulil albab alladzina ulil albab ni dia, sebab itu berfikir, dia tidak sekadar berfikir. Berfikir mesti disertai dengan iman. Sebab itu sekadar berfikir, ramai orang barat dia ahli fikir, tapi dia tak sampai iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud mereka ulul albab itu tidak sempurna bagi mereka. Jadi ulul albab ni kena ada dua-dua. Otak dia berfikir, hati dia juga ada iman. Baru dia jadi ulul albab. Dan ulul albab ni juga kepada orang Islam pun tidak semua memiliki ulul albab. Tidak sempurna. Sebab ulul albab ini bukan sekadar iman, tetapi iman yang kuat. Jadi orang Islam yang punya iman yang kuat dan otak dia berfikir, maka alam ini menjadi alat untuk menambahkan iman dia. Bagi orang Islam yang biasa, yang sekadar dia fikir sikit-sikit dia,
Tapi tidak kuat, iman yang tidak sempurna, maka dia tidak ada albab. Ulil albab tak dapat. Jadi ulil albab ini siapa? Ulil albab ini menggunakan alam ini untuk menambahkan, melihat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan ayat, tanda-tanda keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa? Ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Syarat pertama ulil albab, orang yang berzikir, berdiri pun dia berzikir, duduk pun berzikir, baring pun berzikir. Bermaksud pada banyak berzikir. Kalau sikit-sikit dia, tak dapat ulil albab dah. Sebab Allah Ta'ala sebut ulil albab dia siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pada bau dia kena atak dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pada bau dia fikir. Bermaksud pemikiran kita kepada alam ini disertai dengan ingatan kita yang banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita melihat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir saja, hati kita ke lain, hati kita duit, maka alam ini akan membawa kepada duit. Dia tak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak hutannya ni banyak balak ni dah pek ni jual ni untung ni. Nampak sungai yo ni kalau buat shelly ni banyak duit ni. Orang masuk hati dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tanah ni kalau dijual 1,000 jual 1 juta ni. Bawa tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak bawa sebab dia ingat lain. Tapi kalau orang banyak ingat Allah, pagi petang siang malam ingat Allah, bila melihat makhluk dia, maka teringat Allah Subhanahu Wa Taala, bertambahkan nilai dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ada ulil albab. Jadi maksud dari akal ini ada dalam Al-Quran. Bukan semata-mata akal, tapi tambahan kepada dalil Quran. Tambahan kepada dalil Quran. Maka dihimpunkan 4 sifat itu dengan satu dalil akal kerana bersesuatu yang lazim atas nafinya, iaitu dia kata bahasa dia mungkin nampak macam kerana bersesuatu yang lazim atas nafinya, iaitu tidak ada sesuatu daripada alam, maka jalan lazim pada qudrah bahawasanya apabila ternafi ia nasik sampai lawannya. Bahasa dia macam terlampau ilmiah wana. Bermaksud kalau tidak ada qudrah, mana mungkin ada alam. Mungkin macam tu bahasa dia mudah sikit. Bermaksud kalau kita, Allah Ta'ala itu sifat qudrah, dengan qudrahnya ada alam. Kalau tak ada sifat qudrah, mana mungkin ada alam. Dia perinci macam itulah. Maka sifat qudrah apabila ternafi, ia hendaknya sabit lawannya. Jadi apa? Sifat qudrah Tuhan menyebabkan alam ini ada. Kalau tak ada qudrah, tak ada alam. Bodoh tu juga. Tapi dipusing-pusing langsung kita pun terpusing semua. Tadi faham dah, ada tak faham nak beri dah. Ya itu lemah gitu. Ketika itu tidak ada sesuatu dalam alam. Dan ketika itu tiada ada sesuatu daripada alam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan lemah. Habis. Kemudian lazim kita rodah pula. Guna kalimah lazim tu jadi boning tu kan. Lazim pada iradah. Maksud iradah Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Apabila ternafi ia, maksud bila tidak ada sifat iradah, nasib sabit lawannya, maka lawannya dengan bermaksud dengan iradah Tuhan lah, maka wujud alam ini.
dengan iradah Tuhan lah wujud alam ini. Jika tidak ada sifat iradah, sudah pasti alam ini tiada. Macam tu tadi dah faham lah. Bila kita baca macamnya, dah lain pula, dah faham lah. Iaitu dengan mana tiada, mana tidak ada lah kehendaknya. Ya. Dan apabila sabit lawannya dengan makna ini, nescaya ternafi qudrah. Kerana bahawanya qudrah cawangan beriradah. Dia hurai sini tak ada, kan tak ada faedah pun. Cuma di antara iradah dan iradah dengan qudrah, siapa yang dulu, siapa yang kemudian, ini perbahasan yang tak berapa ni lah sebenarnya. Sebab dia kata apa? Kerana dia kata bahawa qudrah itu cawangan daripada iradah. Ini perbahasan yang terlalu furuk lah dia kata. Iradah dengan qudrah, mana yang asal, mana yang cabang. Jadi perbahasan yang tak ada faedah sebenarnya. Ulama berkhilaf buat ni. Jadi kita kata Allah Ta'ala punya sifat iradah, Allah Ta'ala punya sifat qudrah. Kalau di sini kata qudrah cawang daripada iradah, bermaksud dan mengatakan bila ada iradah ada qudrah. Pada pandangan akal gitu, qudrah itu bermula daripada iradah. Kata macam tu saja. Dan apabila ternafi qudrah, nescaya sabitlah lawannya itu lemah. Ketika itu tidaklah ada suatu daripada alam ini, dan jalan lazim pada ilmu pula bahawasanya apabila ternafi ilmu, nescaya sabitlah lawannya jahil. Dan apabila sabit lawannya saya ternafilah iradah, kerana tiada diterima akal iradah dengan tiada ilmu. Dan apabila ternafi iradah, nescaya sabit lawannya, maka apabila sabit lawannya saya ternafilah qudrah. Demikian sabit lawannya iaitu lemah. Pada ketika itu tidaklah ada suatu daripada alam ini. Ini cara fikir macam ni agak terbelit sikit. Dan jalan lazim pada hayat, bahawasanya apabila ternafi, ia nescaya ternafilah qudrah. Jadi Allah Subhanahu ni menambahkan dalil lagi. Tadi kita ada dalil lah tentang sifat tu. Tadi dah ada dalil lah. Dalil hayat Tuhan adalah alam ni. Itu dah memadai dah. Tapi dia hurai cara yang lain pula. Agak terbelit-belit sikit. Dia gunakan hujah sifat itu dengan sifat. Dia gunakan hujah sifat dengan sifat. Tadi dia gunakan hujah sifat Allah dengan alam ni. Alam ini dalil kepada sifat-sifat tu. Sifat hidup Allah Ta'ala, sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah Ta'ala. Dan memadai dah alam ni. Ini dia nak berdalilkan sifat dengan sifat. Dengan sifat dengan sifat. Apa dia contoh dia? Satu sifat hayat, sifat Allah Ta'ala hidup. Apa dalil Allah Ta'ala hidup? Sebab Allah Ta'ala sifat qudrah. Jadi kalau Tuhan tak hidup, tadi sifat qudrah kita dah selesai dah. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu ada ilmu. Tiba-tiba dalam bab hayat pula dia tak dapat memiliki hujah dia. Maka dia berhujah dengan sifat tadi. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hayat, mana datang sifat qudrah dia? Mana sifat iradah dia? Dia berhujah macam tu. Jadi dalil sifat hayat ni kepada sifat di sini. Tadi kita kata Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala ada qudrah, ada iradah, ada ilmu. Jadi apa dalil Allah Ta'ala itu hidup? Di antara dalil Allah Ta'ala itu hidup sebab dia ada sifat qudrah. Kalau Tuhan tak hidup, macam mana sifat qudrah? Digunakan tiga sifat tadi, dalil adanya sifat hayat. Jadi kita dah selesai dah. Dalil sifat hayat Allah Ta'ala alam ni. Dah memadai dah. Ini dia tambah lagi.
perbahasan yang mungkin menyebabkan sebagian tak keliru. Maka dan jalan lazim pada hayat bahawasanya apabila ternafi ia, jadi ternafi hayat, maka ternafi juga sifat qudrah, ternafi juga sifat iradah, sifat ilmu, dan ternafi segala sifat-sifat yang lain. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat hidup, maka itu juga sah untuk dalil Tuhan hidup. Apa dalil Tuhan hidup? Dalil Tuhan hidup, dia ada sifat. Kalau Tuhan tak hidup, macam mana dia bersifat dengan sifat-sifat kamalan tu? Maka itu sudah memadai. Dan jalan lazim pada hayat bahawasanya apabila ternafi ia nasya ternafi sifat qudrah, iradah, ilmu, dan ternafi segala sifat-sifat. Kerana hayat itu syarat bagi 3 sifat itu. Dan apabila ternafi sifat yang 3 itu, nasya thabit lawannya lemah. Lemah ni apa ni? Benci jahil. Benci dan jahil. Benci ni apa? Benci apa? Jalan? Tak suka? Apa maksudnya? Lawan pada kehendak. Sebenarnya terpaksa tu. Dia lawan pada kehendak kan. Kehendak ni apa maksudnya? Kehendak ni maksudnya kebebasan. Kehendak ni kebebasan memilih. Itu maksud kehendak. Cuba orang tu tak ada kebebasan memilih, benci tak ada? Benci dah. Orang ada kebebasan memilih, dia ada ramah pakai baju merah. Tiba-tiba kita suruh dia pakai baju kuning, benci lah dia. Itu maksud dia. Kenapa pula pakai baju kuning itu? Arahan. Bukan kehendak dia. Tak ada kehendak. Lemah je no. Kalau tak pakai kan marah orang tu. Jadi maksudnya kita lemah. Jadi dia ungkapkan dengan bonci. Sehingga apa pada bonci. Pasal lawan pada iradah. Iradah ni maksud tak ada siapa boleh paksa. Semua di atas kehendak dia. Jadi maksud Allah Ta'ala tidak ada makna terpaksa, tak ada. Terpaksa Tuhan bagi iman kepada orang, terpaksa Tuhan bagi masuk syurga kepada orang taat. Tidak ada terpaksa kepada Allah. Semua kehendak dia saja. Benci jahil, maka pada ketika itu tidaklah ada suatu daripada alam. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi